orang yang lalai dari berzikir ni diumpamakan orang yang lalai, dan orang yang lalai ni memang mudah untuk diserang. Sebab itu kalau kita tengok, serangan yang terbaik ketika mana? Ketika mereka lalai. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di kata beliau, orang yang berpaling daripada mengingati Allah, iaitu dia kata membaca Al-Quran, kerana sebaik-baik zikir ialah Al-Quran lah. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Al-Quran, maka syaitan akan menjadi teman dekatnya. Jadi kita ni bukan kata syaitan tu meduk kat kita, kita kena pergi bela dia ke, pergi ambil ke, saka ke, tak payah baca Quran, tak payah berzikir, syaitan nanti main sekok 2 ekor duduk kat kita. Jadi kalau kita nak panggil syaitan mai, nak berkawan dengan syaitan, nak bagi jadi syaitan tu geng kita, tak payah baca Quran, tak payah berzikir, nanti dia main meneru meneram berceritik. Ini antara apa yang disebut di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian juga disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, ayat yang kita baca tadi ni, Az-Zukhruf 36, kata Ibn Kathir, menunjukkan bahawa orang-orang yang berpaling daripada zikir, terutama Al-Quran, juga akan dijadikan baginya syaitan. Nampak? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah As-Saff ayat yang ke-5, falamma zaghu adaghallahu qulubahum, dan apabila mereka itu berpaling daripada kebenaran, Allah Taala memalingkan hati-hati mereka. Nampak? Kemudian tuan-tuan, banyak lagi dia bawa ayat-ayat yang seumpama dengannya tentang sesiapa yang lalai daripada berzikir, syaitan akan dekat dan mudah untuk menggodanya. Baik. Berikutnya, kita tengok pengarang kitab kita ini juga, dia bawa beberapa huraian berhubung dengan kelebihan zikir ni. Antaranya dia bawa perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim kata, Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan zikir. Dengan zikir itu juga Allah akan melindungi daripada musuh, yakni syaitan. Sebab itu musuh hanya boleh menyerang ketika seseorang itu lalai dari berzikir. Jadi maksudnya, orang yang lalai dari berzikir ni diumpamakan orang yang lalai, dan orang yang lalai ni memang mudah untuk diserang. Sebab itu kalau kita tengok, serangan yang terbaik ketika mana? Ketika mereka lalai. Ketika orang tu tengah lalai, kita bagi serangan, dia tak bersedia, dia akan tewas. Itu apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Nampak? Sebaliknya, jika dia sibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah, jika kita sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah, musuh tersebut akan menjadi kecil dan hina seperti lalat. Dia takut kepada orang yang kuat berzikir. Ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Maksudnya, bila kita kuat zikir, dia jadi kecil macam lalat, dia takut dengan kita. Tapi bila kita kurang zikir, dia jadi besar dan kuat. Masa tu dia boleh menewaskan kita. Nampak? Ini berkaitan dengan apa? Kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, pengarang dia bawa satu riwayat Ibnu Abbas. Tengok, Ibnu Abbas kata apa? Asy-syaitanu jathama ala qalbi ibni Adam
fa idza saha wa ghafala waswasa, fa idza dzakara Allah taala khannasa. Ibnu Abbas kata syaitan itu dia bertenggek, berada pada hati manusia dan lupa dan lalai, sahun, ghaflah, ghafil, lalai, lupa, waswasa, maka syaitan akan menggodanya. Dia duduk di hati manusia, dia bertenggek dan bersarang di hati manusia. Apabila saha wa ghafala, hati itu lalai dan lupa, dia cucuk jarum, dia masukkan waswas, godaan, hasutan dan segala kerja jahat dia lah. Fa idza dzakara Allah taala, apabila seseorang itu zikir, ingat kepada Allah, khannasa, setan tadi lari sembunyi. Hadis ataupun athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah di dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Itu athar Ibn Abbas. Maksudnya dia tengok kita, dia nak cucuk jarum tu, dia nak masukkan dia punya gangguan tu, dia tengok keadaan kita. Tapi kalau tuan-tuan duk astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, mulut duk basah dengan lidah, dia tak ada ruang nak masuk. Tapi bila tuan-tuan tak pagi pun tak zikir, lepas semayang pun tak zikir, malam pun tak zikir, petang pun tak zikir, Quran pun tak baca, duk idak 50 tambah 60 110, di bank 3,000, duk kira tu ya. Kan, duk kira nak beli tanah, tang ni nak beli rumah, tang ni duk kira nak tambah rumah ni, duk kira dunia yang dalam kepala otak memang buka pintu luih. Nampak? Ini apa yang disebut oleh Ibn Abbas. Baik.